Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nordini Hazwani binti Ahmad Uzaidi. Nombor metrik 209253544. Okey, hari ini tajuk kami yang akan dibentangkan adalah pelaksanaan kafalah dalam industri takaful di Malaysia. Okey, kita lihat slide yang pertama. Saya akan menerangkan apa itu kafalah, konsep kafalah. Okey, konsep kafalah bermaksud menurut bahasa Arab, kafalah jaminan bermaksud beritizam dan bergabung. Contoh firman Allah Ta'ala, wa kafallaha Zakaria, yang bermaksud serta diserahkannya untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria. Surah Al-Imran ayat 37. Okey, perkara ini bermaksud Nabi Zakaria alaihissalam dia mengambil dan mendidiknya. Demikian juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di syurga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, penjamin anak yatim ni ialah orang yang mengambil anak yatim kemudian beritizam untuk menjaga dan menampung perbelanjaannya. Okey, slide yang seterusnya adalah menurut istilah. Okey, menurut istilah pula bagi syarak, kafalah ni bermaksud memikul tanggungjawab terhadap sesuatu hak yang telah disahkan menjadi tanggungan orang lain atau untuk mengemukakan orang-orang yang akan bertanggungjawab terhadap sesuatu hak orang lain atau terhadap barang yang dijamin. Okey, maksudnya kat sini kafalah ni adalah satu kontrak yang dia mewajibkan pihak yang dinamakan sebagai penjamin. Maksudnya penjamin tu dia kena bertanggungjawab terhadap hak yang ditanggung oleh orang lain tu. Jika orang tu tak menunaikan tanggungjawabnya, maka penjamin bertanggungjawablah menunaikannya ataupun penjamin tu dia memikul tanggungjawab untuk membawa pihak yang bertanggungjawab terhadap sesuatu hak ke mahkamah atau kepada pihak yang berhak. Okey, selain daripada tu, dia juga bertanggungjawab terhadap seseorang untuk mengembalikan barang yang menjadi haknya daripada pihak yang lain. Pihak yang lain yang memegang barang tersebut, sebagai contoh barang yang dirampas. Okey. So kontrak ni dia dibenarkan syarak, malahan ada kalanya ia dianggap sunat, iaitu apabila pelaku berkeyakinan terhadap diri sendiri dan merasakan tiada kemudaratan akan menimpa dirinya disebabkan jaminan tersebut. Okey, terdapat banyak nas yang menunjukkan ia dibenarkan oleh syarak. Contohnya berdasarkan hadis riwayat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, katanya bermaksud pernah satu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami dibawakan sekujur jenazah. Mereka yang membawa jenazah itu memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon disolatkan jenazah ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ke atasnya hutang? Maksudnya adakah dia berhutang? Mereka menjawab tidak. Rasulullah SAW pun bersabda lagi, apakah dia meninggalkan atau mewariskan sesuatu? Mereka menjawab tidak. Lalu baginda mensolatkan jenazah itu. Kemudian dibawakan jenazah lain dan mereka memohon, wahai pesuruh Allah, solatkan jenazah ini. Sabda Rasulullah SAW, apakah ke atasnya hutang? Mereka menjawab, ya. Rasulullah SAW, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab 3 dinar. Lalu baginda mensolatkan jenazah itu. Kemudian datang jenazah ketiga. Mereka memohon, mohon disolatkan jenazah ini. Sabda Rasulullah SAW, apakah ke atasnya hutang? Mereka menjawab 3 dinar. Lalu baginda bersabda, biar kalianlah yang bersolat atas jenazah sahabat kalian ini. Lalu Abu Qatadah meresponkan benda ni, mohon solat ke atas jenazah ini wahai pesuruh Allah, aku akan menanggung hutangnya. Lalu baginda mensolatkan jenazah itu. Okey, berdasarkan hadis tadi, kita boleh nampak bahawa hutang tu adalah wajib untuk kita selesaikan dengan segera. Dan kalau orang yang sudah meninggal dunia, so kita adik-beradik siapa akan menjadi penjamin, iaitu bertanggungjawab untuk menanggung hutang tersebut. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Farhana binti Muhammad Fairuz akan membentangkan bahagian rukun dan syarat kafalah. Seperti yang kita tahu bahawa kontrak jaminan sama ada jaminan harta ataupun jaminan diri perlu memenuhi 5 rukun, iaitu penjamin, pihak yang menerima jaminan, pihak yang dijamin, perkara yang dijamin dan lafaz. Setiap rukun ini perlulah mematuhi syarat-syarat yang tertentu. Rukun yang pertama ialah penjamin ataupun kafil, iaitu pihak yang bertanggungjawab melunaskan tanggungan pihak yang dijamin atau mengemukakan orang yang dijamin. Oleh itu, penjamin ini perlu memenuhi beberapa syarat. Antaranya ialah penjamin mestilah berkelayakan untuk memberi sumbangan seperti berakal, baligh dan matang, kerana jaminan merupakan satu sumbangan. Sekiranya jaminan yang diberikan oleh orang gila dan kanak-kanak adalah tidak sah sama sekali, sebab mereka ini tak layak dan tak layak untuk memberi sumbangan dan tidak mempunyai sebarang kuasa terhadap diri sendiri dan harta mereka. Seterusnya, jaminan harta tidak boleh diuruskan bagi orang yang bodoh, kerana mereka tidak bijak dalam menguruskan harta. Dan syarat terakhir pula ialah orang yang mengidap penyakit yang boleh membawa maut. Yang dibenarkan hanyalah 1/3 sahaja. Jika lebih daripada itu adalah tidak dibenarkan. Rukun yang kedua ialah pihak yang menerima jaminan, iaitu pihak yang menuntut hak yang perlu dijaga oleh penjamin. Pihak yang menerima jaminan disyaratkan supaya dikenali oleh penjamin secara langsung, kerana dia adalah orang yang berhak dan orang yang membuat tuntutan terhadap penjamin. Sebab ada cara manusia yang tuntutannya adalah berbeza-beza, ada yang lembut, ada yang keras. Sebab itulah kita mestilah mengenali sesama sendiri. Sekiranya penerima jaminan mewakilkan seseorang, penjamin perlu mengenali wakil tersebut, kerana biasanya manusia akan mewakilkan kepada seseorang yang mampu membuat tuntutan secara lebih tegas bagi pihaknya. Maksudnya kat sini sekadar mengenali orang diwakilkan sahaja, dan pihak yang menerima jaminan tidak disyaratkan untuk menghadiri majlis kontrak, dan tak semestinya nak bersetuju ataupun menerima jaminan itu, kerana untuk menjaga kepentingannya, dan dia tak perlu pun nak memikul sebarang tanggungjawab. Seterusnya ialah rukun yang ketiga, iaitu pihak yang dijamin. Pihak yang dituntut supaya menunaikan tanggungjawab kepada pihak yang menerima jaminan. Pihak yang dijamin mestilah orang yang telah disahkan sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap sesuatu hutang ataupun sebagainya yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya. Ada para ulama, dia berpendapat bahawa persetujuan oleh pihak yang dijamin tidak diperlukan, kerana seseorang dibenarkan melunaskan hutang bagi pihak orang lain. Maksudnya kat sini, dengan memberi jaminan bagi pihak orang yang telah meninggal dunia, dibenarkan walaupun si mati tidak meninggalkan sebarang pusaka untuk melunaskan hutangnya. Rukun yang keempat ialah perkara yang dijamin, iaitu sesuatu hak dalam bentuk hutang atau sebagainya yang diberikan jaminan. Hak ini mestilah memenuhi syarat, antaranya ialah mestilah hak yang telah disahkan ketika kontrak. Oleh itu, jaminan terhadap sesuatu yang boleh disahkan tidak dibenarkan sama ada yang mewajibkannya telah berlaku ataupun tidak. Syarat yang kedua ialah perkara yang dijamin mestilah berkuat kuasa, iaitu sama ada perkara tersebut telah tetap. Sebagai contoh, bayaran bagi pembelian selepas ia diterima dan tamat tempoh khiyar, dan mahar yang diberi setelah persetubuhan. Jaminan juga dibenarkan bagi perkara yang akan berkuat kuasa dengan sendirian tanpa bergantung kepada sesuatu faktor. Contohnya, bayaran yang telah dibuat dalam tempoh khiyar. Bayaran ini akan berkuat kuasa sebaik sahaja tempoh khiyar tamat. Rukun yang terakhir ialah
lafaz, iaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh orang yang menerima jaminan. Lafaz ini perlu memenuhi beberapa syarat. Lafaz yang digunakan mestilah menunjukkan penjamin telah memberi jaminan, sama ada ia diucapkan secara langsung ataupun tidak langsung. Okey, lafaz secara langsung seperti penjaminan dia berkata, saya jamin hutang yang anda berikan kepada orang itu. Okey, manakala secara tidak langsung pula ia berkata, lepaskan orang ini, hutangnya pada anda akan saya lunaskan. Okey, jika lafaz yang digunakan tidak menunjukkan penjamin telah memberikan jaminan, jaminan tersebut dah tidak sah. Contohnya, saya akan tunaikan wang yang dihutang oleh orang ini, ataupun saya akan membawa orang ini, ataupun seumpama dengannya. Lafaz ini tidak menunjukkan penjamin memberikan jaminan. Lafaz ini hanyalah janji yang tidak mewajibkan ditunaikan. Okay, syarat yang kedua ialah jaminan yang diberikan mestilah bersifat mutlak ataupun tidak terletak kepada mana-mana syarat. Tidak kira sama ada jaminan tersebut membabitkan harta ataupun tidak. Okay, menurut pendapat yang paling tepat sekali, jika penjamin berkata, jika Zaid datang, saya akan menjamin hutang yang anda berikan kepada orang ini. Okay, maka kat sini kita boleh lihat bahawa jaminan adalah tidak sah. Selain itu juga, jaminan yang merupakan kontrak adalah tidak sah dan tidak boleh tertakluk kepada sesuatu syarat. Okay. Syarat yang terakhir ialah jaminan harta tidak boleh dihadkan untuk sesuatu tempoh tertentu. Okay, para ulama berpendapat bahawa perkara ini kerana tujuan jaminan ialah untuk melunaskan hutang. Hal ini telah menetapkan tempoh tertentu bagi jaminan adalah tidak sah. Jika jaminan diberikan hanya menyatakan bahawa pihak yang dijamin akan dihadkan pada satu tarikh tertentu, jaminannya adalah sah. Contohnya lah, penjamin dia cakap, saya memberi jaminan akan menghadkan tertuduh, tetapi saya akan hanya lakukan sebulan dari sekarang. Okay, yang ini kita boleh lihat adalah sah kerana jaminan ini mewajibkan diri melakukan sesuatu perkara dan seperti untuk kerja dan boleh dilakukan serta-merta ataupun ditangguhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Ahmad Saimi. Saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis kafalah. Okey, kafalah ni ada 5. Yang pertama, kafalah bi-an-naf. An-nafs. Yang kedua, kafalah bi-al-mal. Yang ketiga, kafalah bi-at-taslim. Yang keempat, kafalah al-munjazah. Dan yang kelima ialah kafalah al-mu'allaqah. Okey, yang pertama ialah kafalah bi-an-naf. Okey, kafalah bi-an-naf ni ialah jaminan diri. Okey, jaminan ni jaminan untuk membawa seseorang kepada pihak tertentu seperti mahkamah. Okey, penjamin ni mestilah membawa seseorang yang dijamin kepada tuan hutang dia. So, tapi penjamin ni dia tidak disyaratkan mengetahui kadar hutang yang ada di atas zimah orang yang berhutang. Maksudnya dia tak wajib tahu pun berapa hutang orang yang dijamin tu, sebab dia hanya menjamin diri sahaja, bukan menjamin harta dia. So dia tak perlu membayar hutang orang yang dijamin. Okey, penjamin yang menjamin terhadap hak-hak Allah SWT seperti hukum hudud, maka jaminan itu adalah tidak sah, sama ada hak-hak itu seperti had minum arak atau hak bagi manusia seperti had qazaf. Sebab dia jadi tak sah sebabnya dia menjamin hak-hak Allah. So Allah yang tentukan. Okey, penjamin yang menjamin untuk membawa orang yang bersalah ke pihak pengadilan adalah sah, sama ada qisas ataupun had qazaf. Okey, sebab apa dia sah? Sebabnya benda tu lazim dilakukan. Tapi kalau dia tak bawa orang yang dijamin tu kepada pihak pengadilan, dia akan dikenakan denda. Okey, denda dia seperti denda dia ialah penjamin tu akan dijadikan ganti. So dia yang kena, penjamin tu yang akan
dibawa ke pihak pengadilan. So dia akan mengganti orang yang dijamin tu. Okey, seterusnya ialah kafalah bi'anman. Okey, kafalah bi'anman ni ialah jaminan hutang. Okey, jaminan ni jaminan untuk memulangkan sesuatu harta kepada pemilik harta tersebut. Okey, penjamin perlu bertanggungjawab melunaskan hutang tersebut sekiranya si penghutang gagal berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, maksud dekat sini penjamin ni dia bertanggungjawab untuk membayar segala harta yang dipinjam oleh orang yang dijamin. Okey, kalau orang tu meninggal dunia, so dia ni bertanggungjawab untuk membayar hutang-hutang orang yang dijamin tersebut. Okey, dengan adanya jaminan hutang ini, maka hutang tersebut dapat segera dilunaskan oleh si penjamin. Okey, yang ketiga ialah kafalah bi'at taslim. Okey, kafalah bi'at taslim ialah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa pada waktu sewaan berakhir. Okey, sebagai contoh, pihak bank akan mengeluarkan surat jaminan untuk menjamin nasabahnya mengenai pemulangan barang sewaan kepada syarikat penyewaan tersebut. So kat sini penjamin dia ialah pihak bank. Dia akan memastikan orang yang dijamin memulakan barang sewaan tersebut. Okey, pihak bank akan mendapat manfaat daripada jaminan ni, macam tabungan ataupun deposit. Lepas tu melalui jaminan ni juga pihak bank akan dapat mengenakan bayaran kepada nasabah tersebut. Sebab pihak bank ni dah jamin dia. So pihak bank akan dapat manfaat dekat situ. Okey, seterusnya ialah kafalah al-munjazah dan juga kafalah al-mu'allaqah. Okey, kafalah al-munjazah ni ialah jaminan yang diberikan secara mutlak, tidak melibatkan pembatasan waktu tertentu, yang digunakan untuk menjamin pihak ketiga agar pihak kedua iaitu nasabah melakukan kewajipannya sesuai dengan persepakatan mereka. Okey, kafalah al-mu'allaqah ni pula ialah jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun tertentu untuk tujuan tertentu. Dan kafalah al-mu'allaqah ni bawah sikit daripada kafalah al-munjazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan mengenai hikmah kafalah. Okey, terdapat beberapa hikmah kafalah. Antaranya ialah kafalah ni dapat memberikan kemudahan kepada manusia. Okey, kafalah ni juga dapat mewujudkan nilai murni seperti saling bantu-membantu antara sesama manusia. Okey, Allah mensyariatkan sesuatu perkara adalah untuk memudahkan segala bebanan hamba-Nya. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Okey, daripada firman Allah ni kita tahu bahawa agama Islam ni dia agama yang memudahkan umatnya, bukan memberi kesukaran kepada umatnya. So adanya kafalah ni dia akan memberikan kemudahan kepada seluruh umat manusia. Okey, sebagai contoh situasi, ada seorang hamba Allah ni, dia nak beli sesuatu keperluan, tetapi dia tidak mempunyai duit untuk membeli keperluan dia tu. So dia minta dekat si penjual, tuan kedai tu untuk berhutang. Tetapi tuan kedai tu dia tidak meyakini keupayaan si pembeli tadi, sebab dia takut si pembeli tu tidak berkemampuan untuk membayar hutang tersebut. So dia tak bagi pembeli tadi untuk berhutang, ataupun si pembeli tadi ada harta untuk digadaikan, tapi penjual tersebut dia tak menerima barang gadaian. So dia hanya menerima duit cash, iaitu duit yang dibayar secara langsung. So untuk
membolehkan si pembeli tadi membeli barang keperluan dia, so dia memerlukan penjamin, iaitu orang yang dapat menolong dia untuk memudahkan urusan dia. So kat sini daripada cerita sini kita dapat tengok yang adanya kafalah ni adalah untuk memudahkan manusia untuk melakukan sesuatu perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izni Farazana binti Mat Syukri. Alhamdulillah, hari ini saya akan menerangkan tentang hukum mengenai kafalah. Okey, seperti yang kita tahu, setiap perkara mempunyai hukum yang tersendiri yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menetapkan hukum terhadap sesuatu perkara sesuai untuk keadaan, tempat, masa dan lain-lain lagi. Okey, kita sebagai mukmin yang baik, mukmin sejati, kita mestilah ikut segala suruhan yang telah ditetapkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya. Okey, kita lihat kepada hukum kafalah. Yang pertama melalui ayat Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 66. Maksudnya Yakub berkata, aku sesekali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahawa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung musuh. Tak kala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi setiap apa yang kita ucapkan ini. Okey, apa yang ayat ini ingin menceritakan bahawa menunjuknya adanya syariat pemberian jaminan. Dalam ayat ini, jaminan dilakukan dengan badan kerana mereka menjamin dan bertanggungjawab kepada Nabi Yakub dengan badan mereka. Okey, kita lihat kepada dalam surah Yusuf juga, dalam ayat 72, bermaksud penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperolehi bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Okey, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa al-kafil bermaksud penjamin, sehingga ini menunjukkan bolehnya kafalah. Okey, dan kita tengok kepada hadis. Okey, hadis daripada yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-ariyatul mu'azatul wal za'imul qarim, yang bermaksud peminjam hendaklah dikembalikan dan penjamin hendaklah membayar. Okey, kita lihat kepada seterusnya, iaitu ijtihad. Para ulama bersepakat dengan membolehkan kafalah kerana ia sangat diperlukan dalam muamalah agar orang memberi hutang tidak rugi kerana kegagalan penghutang untuk membayarnya kembali. Ada kalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan daripada seseorang yang boleh dipercayainya. Okey, seperti yang kita tahu, sekiranya seseorang itu berhutang, dia mestilah mempunyai penjamin agar hutangnya itu dibayar oleh penjamin tersebut. Sekiranya ia tidak mampu ataupun ia muflis ataupun ia telah meninggal dunia, itu adalah hutang tersebut adalah tanggungjawab penjamin. Okey, seterusnya mari kita lihat tentang hadis yang menunjukkan bolehnya melakukan kafalah. Hadis yang pertama ialah hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abu Amir, hadatsana Syu'bah an Utsman bin Abdullah bin Mawhab qala sami'tu Abdullah bin Abi Qatadah an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atiya bi janazatin liyusalliya 'alaiha faqala sallu 'ala sahibikum fa inna 'alaihi dayna faqala Abu Qatadah ana atakaffalu bihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wafa'i qala bil wafa'i wa kana alladhi 'alaihi 18 aw 19 dirhama. Okey, hadis maksud ini
bermaksud telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashashar berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Utsman bin Abdullah bin Mawhab. Ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya berkata, pernah didatangkan jenazah kepada Nabi Muhammad SAW agar disolatkan. Namun baginda bersabda, solatlah untuk sahabat kalian, sesungguhnya ia masih mempunyai hutang. Abu Qatadah lalu berkata, aku yang akan menanggungnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, dengan sempurna. Ia menjawab, dengan sempurna. Dan hutang yang menjadi tanggungan jenazah itu adalah 18 ataupun 19 dirham. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Okey, seperti yang kita tahu, seperti yang kita faham daripada hadis yang saya sebutkan tadi, sekiranya seseorang itu mempunyai hutang setelah kematiannya, jika dia tidak mampu membayar hutang tersebut, hutang tersebut mestilah diselesaikan oleh kenalannya ataupun keluarganya. Hutang tersebut mestilah dibayar, wajib hukumnya untuk membayar hutang si mati tersebut. Okey, kita lihat kepada isu pembincangan hadis yang pertama tadi. Sanad hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Muhammad bin Bashashar kepada Abu Amir, dan diceritakan pula kepada Syu'bah dari Utsman bin Abdullah bin Mawhab, dan dia mendengar daripada Abdullah bin Abu Qatadah antara bapaknya dan Rasulullah SAW. Okey, mantan hadis ini ialah ati bijanazati liyusalli alaiha faqala sallu ala sahibikum fa inna alaiha dainan faqala Abu Qatadah ana atakaffalu bihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wafa'il qala bil wafa'il wa kana alladhi alaihi 18 aw 19 dirhima, yang membawa maksud pernah didatangkan jenazah kepada Nabi Muhammad SAW agar disolatkan, namun baginda bersabda, solatlah untuk sahabat kalian, sesungguhnya ia masih mempunyai hutang. Abu Qatadah lalu berkata, aku yang akan menanggung hutangnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, dengan sempurna, dan ia menjawab, dengan sempurna. Dan hutang yang menjadi tanggungan jenazah itu adalah 18 ataupun 19 dirham. Okey, sumber hadis ini terdapat dalam kitab Al-Alamiyah, iaitu hadis yang ke-2398 daripada kitab hukum-hukum di dalam bab kafalah. Perawi hadis ini ialah oleh Ibnu Majah. Status hadis ini ialah hadis sahih menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Okey, seperti yang kita tahu, salah seorang daripada mantan hadis tersebut, salah seorang daripada sanad hadis tersebut ialah Ibnu Majah. Segala yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah merupakan hadis yang sahih. Terusnya kita lihat kepada hadis yang kedua. An Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi janazati faqalu salli 'alaiha faqal hal 'alaihi daynun qalu la qala fa hal taraka shay'an qalu la fa salla 'alaihi summa atiya bi janazati ukhra faqalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alaiha qala hal 'alaihi daynun qila na'am qala fa hal taraka shay'an qala salasata dananiya fa shalla 'alaiha summa utiya bi salasatin fa qalu shalli 'alaiha qala hal taraka shay'an qalu la qala fa hal 'alaihi daynun qalu salasata dananiya qala sallu ala sahibikum qala Abu Qatadah salli alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dainuhu fa salla alaihi.
Hadis ini membawa maksud dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami duduk di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba dibawakan jenazah seraya mereka berkata kepada baginda, solatkanlah mayat ini. Baginda bertanya, adakah dia mempunyai tanggungan hutang? Maka mereka menjawab tidak. Lalu baginda bertanya lagi, apakah dia meninggalkan harta? Mereka menjawab tidak. Kemudian Rasulullah SAW sembahyangkan jenazah tersebut. Lalu didatangkan kembali jenazah yang lain dan mereka berkata, ya Rasulullah, solatkanlah mayat ini. Lalu baginda bertanya, apakah ia memiliki tanggungan hutang? Mereka menjawab ya. Baginda SAW bertanya lagi, apakah dia meninggalkan harta? Jawab mereka ya, dia meninggalkan 3 dinar. Lalu didatangkan kembali jenazah yang ketiga dan mereka berkata, ya Rasulullah, solatkanlah jenazah ini. Baginda bertanya, adakah dia meninggalkan harta? Mereka menjawab tidak. Baginda bertanya lagi, adakah dia memiliki tanggungan hutang? Mereka menjawab ya, hutangnya mempunyai 3 dinar. Baginda berkata, solatkanlah teman kalian itu. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, solatkanlah ia. Ya wahai Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mensolatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Nasa'i dan Ahmad. Okey, sanad daripada hadis ini ialah Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu dengan Nabi Muhammad SAW. Mantan hadis ini ialah kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi janazati faqala salli 'alaiha faqala hal 'alaihi dainu qalu la qala فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه الدين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا 3 دنانير فصلى عليها ثم أتي ب3 فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا 3 دنانير فقال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه دينه فصلى عليه. Maksudnya, kami duduk di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba didatangkan jenazah. Mereka berkata kepada Rasulullah, solatkanlah mayat ini. Dan baginda bertanya, adakah dia mempunyai hutang? Mereka menjawab tidak. Lalu baginda bertanya lagi, adakah dia meninggalkan harta? Mereka menjawab tidak. Kemudian Rasulullah SAW sembahyangkan jenazah tersebut. Lalu didatangkan kembali jenazah yang kedua. Mereka berkata, ya Rasulullah, solatkanlah jenazah ini. Dan Rasulullah bertanya, adakah dia memiliki hutang? Mereka menjawab tidak. Baginda bertanya lagi, adakah dia mempunyai harta? Dia meninggalkan harta. Mereka menjawab tidak. Mereka menjawab ya, dia meninggalkan harta sebanyak 3 dinar. Lalu didatangkan kembali jenazah yang ketiga. Baginda mereka berkata, ya Rasulullah, solatkanlah jenazah ini. Baginda bertanya, adakah dia meninggalkan harta? Mereka menjawab tidak. Dan baginda bertanya lagi, adakah dia memiliki hutang? Mereka menjawab ya. Dan Abu Qatadah menyuruh Rasulullah SAW untuk menyolatkan jenazah ini. Abu Qatadah berkata dia akan menanggung hutang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mensolatkan jenazah yang ketiga itu. Okey. Perawi daripada hadis yang tadi tu ialah hadis Al-Bukhari dan Al-Nasa'i. Kita lihat kepada perbincangan dari aspek ulum al-hadis, iaitu asbab al-wurud. Asbab al-wurud hadis kafalah ini terjadinya adalah berdasarkan cerita yang diceritakan oleh Jabir bahawa seorang lelaki telah meninggal dunia. Kemudian kami mandikan, kami kafankan dan kami bawa kepada Rasulullah SAW untuk disolatkan. Kemudian Rasulullah SAW melangkah untuk menyolatkan dan baginda berkata, apakah ia mempunyai hutang? Jawab Jabir, 2 dinar. Maka pergilah Rasulullah. Kemudian Abu Qatadah melunasi hutangnya. Rasulullah SAW mensolatkannya. Esok harinya Rasulullah bertanya, apakah telah kau terima yang 2 dinar itu?
sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya. Rasulullah SAW menekankan bahawa hutang para sahabat yang telah meninggal dunia menjadi kewajipan ahli warisnya untuk melunasinya. Jika ahli warisnya tidak mampu, beliau sendiri yang akan menjaminnya. Beliau menutup hutang kaum muslimin yang meninggal saat itu lebih dahulu sebelum baginda mensolatkannya. Seperti yang kita tahu, yang kita faham, sekiranya si mati itu mempunyai hutang, jadi hutang tersebut perlulah ditanggung oleh keluarga si mati. Hutang ini, kita boleh lihat bahawa hutang ini bukanlah perkara yang biasa, tetapi luar biasa sehingga menyebabkan Rasulullah tidak mahu untuk mensolatkan jenazah yang mempunyai hutang. Jadi penjamin itu perlulah dan amat penting terhadap seseorang yang berhutang supaya dapat melunaskan hutangnya setelah kematiannya. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan berkaitan pelaksanaan kafalah dalam institusi takaful di Malaysia. Apa yang kita akan bincangkan di sini adalah bagaimana kafalah itu diterapkan ataupun dimasukkan dalam sistem takaful yang berada di Malaysia ini. Secara umumnya kita tahu bahawa kafalah ni adalah satu jaminan, satu bentuk jaminan yang memerlukan penjamin. Ada beberapa rukun dan syarat yang diperlukan. Daripada konsep jamin ini, bagaimana ia terkait sebenarnya dengan sistem takaful yang ada di Malaysia ini. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan kafalah ini, saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan dengan isu takaful ini. Apa itu takaful? Takaful ini adalah salah sebuah plan perlindungan di mana untuk ia bertujuan untuk melindungi, untuk menjamin, ataupun untuk tujuan menjaga keselamatan setiap peserta-pesertanya. Jadi contohnya plan perlindungan ni, sekiranya berlaku sebarang kemalangan ataupun kematian, jadi plan perlindungan ini akan membantu mereka dalam menghadapi terutamanya detik-detik dan waktu-waktu yang sukar. Dan takaful ini sebenarnya ia didirikan atas beberapa prinsip, tapi yang utamanya saya ingin fokuskan dalam takaful ini, ia didirikan atas prinsip tolong-menolong atau saling membantu. Ia berdasarkan prinsip ini didirikan berdasarkan surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 2. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maksudnya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam melakukan dosa dan kemungkaran dan ataupun larangan Allah. Daripada ayat ini kita faham, kita jelas bahawa Allah sangat menuntut manusia ni bekerjasama, saling membantu antara satu sama lain, terutamanya dan fokusnya adalah dalam kebaikan, perkara-perkara yang patuh kepada syariah dan yang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Sebenarnya sistem takaful ni hampir sama tujuan dan matlamatnya dengan sistem insurans. Samanya, iaitu mereka masing-masing ingin melindungi peserta mereka. Namun ada satu perbezaan yang paling utama yang jelas akan kita dapat lihat between sistem takaful dengan sistem insurans ni. Itu kalau sistem insurans ni mereka tidak patuh pada syariah. Itu satu perkara yang jelas yang kita dapat lihat, di mana mereka ada mengamalkan unsur-unsur seperti gharar, maisir iaitu perjudian, dan riba, interest. Dalam
Manakala dalam sistem takaful, tak ada unsur-unsur demikian, tak ada unsur-unsur interest, warar dan maisir. Jadi saya ada sebuah cerita di mana seorang sahabat saya dia ada ambil menyertai sebuah plan insurans, sistem insurans ni. Kemudian pada awal perjanjian, pada awal penyertaannya dalam sistem insurans ni, dia telah dijanjikan bahawa ejen tu ada cakap yang dia akan cover semua apa-apa berlaku, sekiranya berlaku kemalangan ataupun apa-apa musibah yang berlaku kat atas dirinya. Suatu hari kawan saya ni dia ditimpa kemalangan, dia accident. Jadi apabila dia call insurance tu, ejen tu kata dia tak cover kemalangan yang kawan saya yang berlaku kat atas kawan saya ni. Jadi nampaklah di sini bahawa ada juga unsur penipuan pada awal perjanjian. Kata lain, bila dah berlaku, bila dah terjadi tu, kata lain pula. Jadi kena berhati-hati kalau kita ambil insurans ni, dan sebaik-baiknya ambil sistem takaful ini. Sebab sistem takaful ni dia berpandukan segala perkara yang dilakukan, yang dibuat adalah merujuk kepada syariat, syariat Islam. Dan secara umumnya kita dapat tahu bahawa sistem takaful ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu dua jenis sistem takaful. Yang pertama iaitu takaful keluarga, dan yang kedua adalah takaful am. Takaful keluarga ini dikhususkan kepada perlindungan dan pampasan bagi mereka yang hilang upaya ataupun berlaku kemalangan ataupun kematian. Tapi untuk takaful am ni, dia memberi perlindungan terhadap harta atau aset, contohnya seperti kereta, rumah, dan ataupun tanah contohnya. Fokus mereka lain-lain, tapi tujuannya memberi perlindungan. Ikut plan manalah yang kita akan ambil. Seterusnya kita pergi kepada apa jaminan yang ada dalam sistem kafalah, sistem insurans ini. Apa kafalah yang ada dalam sistem insurans yang ada di Malaysia ini? Sistem takaful yang ada di Malaysia ini. Yang pertama kita boleh tengok kafalah di mana takaful ni antara ahli mereka saling jamin antara satu sama lain. Contoh kata apabila seseorang itu dalam sistem takaful keluarga, apabila seseorang itu ditimpa kemalangan, lepas tu kos perubatan seseorang itu tidak mencukupi daripada wang yang dikutip, wang yang dibayar bulanan oleh peserta tersebut tidak mencukupi untuk bayar kos perubatannya. Jadi ahli-ahli yang lain akan menjamin antara satu sama lain dan akan tolong antara satu sama lain supaya peserta tersebut mendapat kos perubatannya, dapat bayar kos perubatannya, dapat kembali sihat seperti biasa. Ini adalah antara jaminan. Mereka saling menjamin antara satu sama lain. Yang kedua, kita juga dapat lihat bahawa jaminan yang diberikan adalah tiada unsur yang bertentangan dengan syariat. Seperti yang saya telah sebut tadi, di mana sebarang dan juga sebarang risiko yang berlaku dalam bagi peserta-peserta ni, mereka akan syarikat takaful itu akan bertanggungjawab lah, akan buat apa yang sepatutnya. Jaminan yang diberikan, mereka akan laksanakan sebaik mungkin. Yang seterusnya, jaminan juga diberikan kepada peserta yang ingin menamatkan tempoh caruman mereka sebelum tempoh matang.
Maksudnya dia nak hentikan caruman terhadap sesebuah syarikat takaful ini sebelum tempoh matangnya. Jadi wang yang dia telah berikan, wang yang dia telah bayar tiap-tiap bulan tu, syarikat takaful jamin bahawa mereka akan pulangkan wang tersebut ikut kadar dan peratusan yang sepatutnya lah. Sebab dia pun tak cukup tempoh matang, jadi mereka akan buat pengiraan berapa banyak yang sepatutnya syarikat peserta tersebut akan dapat balik. Jadi sebenarnya dalam takaful ni banyak lagi jaminan-jaminan yang diberikan untuk menjaga kemaslahatan dalam peserta-peserta mereka. Dan jaminan ni tapi yang pasti dalam pelan perlindungan ni, dalam sistem takaful ini, jaminan diberikan bagi mengikut plan yang kita pilih lah. Janganlah kita nak kita ambil sistem takaful am, tapi kita perlukan perlindungan terhadap keselamatan kita kalau berlaku kemalangan dan sebagainya. Jadi kena ikut sewajarnya, ambil plan yang sesuai untuk kepentingan diri kita. Dan takaful ini bukan untuk jangan fikirkan tentang kepentingan diri semata-mata, bahkan kita ni saling membantu antara satu sama lain, saling menjamin antara satu sama lain untuk kebaikan bersama.